Pemerkasaan Mahkamah Syariah perlu teliti pandangan pakar. Pindaan RUU 355 akan dibawa ke Parlimen. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani. Jawatankuasa Khas mengkaji kompetensi DUN menggubal Undang-Undang Islam. Diminta mengambil kira pandangan ulama, mufti dan ahli akademik. Perdana Menteri menjelaskan ini bertujuan memastikan kedudukan Mahkamah Syariah terus diperkasa tanpa menyinggung kedudukan Islam. Dia dengar semua, dia putuskan, dia kebukakan pandangan dan kita teliti dari segi perlembagaannya, Jabatan Peguam Negara dan kemudian Majlis Raja-Raja bawa balik ke Jemaah Menteri kerana Jemaah Menteri yang mesti putuskan, kerana Jemaah Menteri yang kena bawa ke Parlimen dan ahli Parlimen kena bersetuju. Kalau pindah perlembagaan, 2/3 daripada ahli Parlimen. Laporan akhir sesi libat urus bagi meminda rang Undang-Undang RUU 355 akan dibawa semula ke Kabinet sebelum dibentangkan di Parlimen tahun ini. Setakat ini, laporan sesi libat urus tersebut di peringkat akhir. Satu perbincangan mengenainya juga akan diadakan bersama Perdana Menteri. Setakat ini libat urus yang dilakukan oleh bahagian undang-undang JAKIM telah berjalan. Semua stakeholders khusus di peringkat negeri-negeri, Majlis Agama Islam negeri-negeri, Mahkamah Syariah negeri-negeri dan juga Jabatan Agama Islam negeri-negeri telah dijemput untuk menghadiri sesi libat urus tersebut. Saya difahamkan oleh Datuk Hakimah KP JAKIM bahawa libat urus itu di peringkat yang sudah di peringkat terakhir. Jadi laporan belum lagi disediakan dan insya-Allah mereka akan sediakan laporan libat urus itu tersebut kepada saya insya-Allah. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib perlu menyelaras penyampaian bantuan zakat bersama agensi lain bagi memastikan rakyat yang benar-benar memerlukan mendapat manfaat. Jika tiada penyelarasan, akan ada keluarga mendapat beberapa kali bantuan, sedangkan ada keluarga lain langsung tidak dibantu. Memastikan setiap dana, setiap sen wang rakyat itu kembali kepada rakyat dan tidak boleh diperalatkan untuk kesenangan peribadi dan sebagainya. Jadi saya harap saudara ingat, saya tegas hal ini terutama di Mawib kerana saya mahu Mawib itu menjadi mercu tanda kebanggaan umat dengan tata kelola terbaik, dengan semangat roh perjuangan yang bermakna. Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap pada Majlis Perasmian Karnival Mawib 2024 di Ibu Negara. Dalam majlis sama, Perdana Menteri menyampaikan cek bantuan keperluan asas bernilai lebih 110 juta ringgit. Selain bantuan pakaian dan peralatan persekolahan berjumlah lebih 15 juta ringgit. Saya rasa happy lah sebab tak adalah nak susahkan mak ayah semua untuk beli barang-barang sekolah. So bila Mawib buat macam ni, dapatlah kurangkan duit daripada mak ayah untuk keluarkan beli barang-barang sekolah semua. So saya rasa bangga lah. Macam tak payah membazirkan duit kakak, abang semua macam tu. Macam membazirkan duit abang, kakak, mak macam tu. Tapi terima kasih lah Mawib bagi saya ni. Happy lah. Saya rasa bersyukur bila dapat bantuan dan boleh senang ikan ibu bapa. Itu boleh bantu anak-anak yatim yang lain senang untuk pergi sekolah. Tu boleh belajar dengan lagi informasi. Lebih ramai pelajar Malaysia akan dihantar mengikut pengajian pendidikan teknikal dan latihan vokasional TVET di luar negara, termasuk Jepun. Langkah itu selaras usaha kerajaan memperkasa bidang TVET dalam negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerajaan turut mempertimbang untuk menambah allowance sara hidup pelajar yang akan melanjutkan pengajian dalam bidang tersebut.
terdiri daripada mereka yang tercicir. Tidak. Tetapi kita harus menerjemahkan cita rasa bahawa sebahagian besar daripada 58% yang tidak dapat melanjutkan pelajaran dalam bidang akademik, mereka harus diberi peluang untuk melanjutkan di dalam bidang kejuruteraan dan dalam bidang teknikal di bawah program Majlis TVET negara yang diadakan, bagaimana yang sedang saudara-saudari alami untuk belajar di Jepun ini dalam bidang teknikal. Sementara itu, Presiden Pertubuhan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Jepun, Muhammad Firdaus Ali, menyambut baik usaha kerajaan menghantar lebih ramai pelajar ke luar negara untuk menyambung pengajian dalam bidang TVET. Sebenarnya Jepun merupakan salah satu negara yang terbaik untuk kita belajar tentang TVET, dan selain Jepun kita juga Jerman kan yang menjadi pioneer kepada usaha TVET, dan pastinya penghantaran dengan lebih ramai lagi pelajar Malaysia ke Jepun, kita harapkan bukan sahaja kita dapatkan isi pengajian tu, tetapi juga nuansa pengajian, benda yang berlaku dekat sekitar di Jepun ni, kita dapatkan work ethics tu sendiri. Saya dengar tadi yang Muhammad Timbalan Perdana Menteri sebut tentang work ethics, dan tata cara kerja yang baik itu harus dijadikan sebagai pedoman dan dijadikan sebagai rujukan kepada usaha-usaha yang mendatang di Malaysia, insya-Allah. Isu kos sara hidup khususnya melibatkan bekalan beras negara akan dibincang pada mesyuarat khas Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL Jumaat ini. Mesyuarat akan dipengerusikan Perdana Menteri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, sebarang pengumuman rasmi berkaitan beras negara akan dibuat Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan atau wakil dipertanggungjawabkan. Ia selepas keputusan dibuat NAKOL dan kemudian dibawa ke Jemaah Menteri. Sekiranya keputusan itu besar serta melibatkan implikasi kewangan. Pada masa sama, perbit timbangan mewujudkan indikator kos sara hidup juga akan dibincang pada mesyuarat berkenaan. Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubur, KADA, menyediakan 150 unit pam backward untuk membantu pesawah terjejas di Kelantan berdepan cuaca panas ekoran fenomena El Nino. Menurut pengerusi KADA, Muhammad Hussein, pembelian pam tambahan berkenaan melibatkan kos sebanyak RM200,000 yang merupakan tambahan kepada 86 unit pam backward sedia ada. KPKM juga telah meluluskan peruntukan RM500,000 untuk pembinaan telaga tiup. Di Kedah pula, musim panas dan kering tidak memberi kesan terhadap tanaman padi, khususnya di kawasan muda. Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, sentiasa bersiap siaga jika fenomena El Nino berlarutan sehingga Jun. Jumlah takungan empangan pedu, empangan muda dan empangan ahning mencukupi bagi menampung keperluan sumber air untuk aktiviti tanaman padi musim 2 2023 di kawasan muda.
Normalisasi kadar dasar semalaman OPR sejak 2022 memberi ruang kepada Bank Negara Malaysia BNM bertindak balas terhadap ketidaktentuan masa depan. Jelas Ketua Pakar Ekonomi Bank Muamalat Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, situasi monetary semasa menyaksikan kadar faedah sebenar berlegar pada 1.5% pada Disember 2023 berbanding purata jangka panjang 0.6%. Beliau tidak menolak kemungkinan BNM mengurangkan OPR jika momentum pertumbuhan tidak stabil, seperti kadar kelulusan pembiayaan bank yang turun kepada 49.9% pada Disember. Meskipun pasaran buruh terus bertambah baik, namun pelbagai isu berkaitan kos sara hidup lebih tinggi menyebabkan pengguna berhati-hati dalam perbelanjaan. Rantau ASEAN menyaksikan peningkatan jumlah pelancong Muslim dalam segmen kapal persiaran iaitu lonjakan 56% di antara tahun 2019 dan 2023. Laporan kapal persiaran Mesra Muslim 2024 dikeluarkan Mastercard dan Crescent Rating menunjukkan pasaran utama termasuklah Singapura, Indonesia dan Malaysia. Lebih 48% responden juga cenderung memilih untuk melakukan tempahan terus secara dalam talian. Manakala 33% lagi melakukan tempahan menerusi ejen dan operator pelancongan. Laporan turut menunjukkan perlunya operator kapal persiaran untuk menawarkan lebih banyak pakej berdasarkan bajet dan tempoh pelayaran. 32% responden berbelanja di bawah $500 seorang. Manakala 34% lagi berbelanja sekitar $500 dan $1,000 seorang. TNB dinamakan sebagai organisasi korporat paling dipercayai di Malaysia berdasarkan kaji selidik dilakukan firma penyelidikan pasaran Ipsos Sdn Bhd. Syarikat utiliti itu mengatasi 100 jenama lain hasil survei sepanjang 7 bulan bermula April 2023. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Seri Insinyur Baharin, menyifatkan kepercayaan dan keyakinan yang dinilai sebagai cerminan budaya kerja seluruh warganya. Pengiktirafan tersebut diharap mampu diterjemah kepada peluang perniagaan baharu dalam menawarkan solusi tenaga boleh baharu kepada pelanggannya. Selain TNB, turut berada dalam senarai 5 teratas termasuk KTMB, Shell, KWSP dan Petron. Lembaga Pembangunan Langkawi (LADA) akan mengadakan libat urus dan kerjasama strategik bersama syarikat penerbangan bagi meningkatkan penerbangan ke Langkawi. Usaha tersebut bukan sahaja bagi mempromosi pulau legenda itu tetapi juga mempertingkat pelancongan mesyuarat, insentif, konvensyen dan pameran MICE. Banyak airline daripada luar untuk datang sini secara chartered dan juga secara scheduled flight. Dan kita telah terima daripada Chengdu minggu lepas. Annual event, we have an Ironman going to take place somewhere before end of the year. Dan itu antara program yang terbesar lah. Dan juga macam lima memang 2 tahun sekali. InsyaAllah going to happen next year, early next year. Dan banyak program MICE program yang kita bid untuk dibawa ke Langkawi. Seramai 13 kanak-kanak palsi cerebrum atau CP berkhatan menerusi program Sunaton kali keempat anjuran Hospital Ampang. Ketua Jabatan Anestesiologi dan Unit Rawatan Rapi Hospital Ampang, Dr. Muhammad Sani Shoaib berkata, program dijayakan bersama gabungan anak-anak palsi cerebrum GAPS. Dan untuk kes ini kita perlukan dalam control environment lah. Maksudnya kita tak boleh masukkan ataupun participate kanak-kanak ni untuk participate di dalam yang mass circumcision yang biasa kita buat kan setiap cuti sekolah. Jadi kita perlukan protected environment dan keadaan terkawal. Program memberi peluang kepada kanak-kanak CP merasai pengalaman berkhatan beramai-ramai seperti kanak-kanak normal. Ia melibatkan 50 orang kaki tangan Hospital Ampang termasuk pakar bius serta pakar bedah.